Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi dalam video kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan, kita akan berkongsi berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan isi kandungan dan pengenalan berkaitan suratul Jumu'ah. Berkaitan dengan suratul Jumu'ah. Jadi kepada para penonton sekalian yang mungkin masih baru lagi dalam channel saya, jemput subscribe supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang. Dan jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi bagi suratul Jumu'ah sebagai pendahuluan ataupun pengenalan kepada surah ini, merupakan surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi yang turun lepas hijrah kita panggil sebagai surah Madaniyah, iaitu antaranya surah Al-Jumu'ah. Dan surah Al-Jumu'ah ini adalah surah yang ke-62 mengikut tertib susunan surah daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampailah surah Al-Jumu'ah nombor yang ke-62. Surah Al-Jumu'ah terletak pada juzuk yang ke-28 dan mempunyai hanya 11 ayat. Maknanya pendek je lah. Surah ni pendek dan lebih kurang satu muka setengah sahaja pada juzuk yang ke-28. Nama surah ini, Suratul Jumu'ah, disebut pada ayat yang ke-9. Ayat 9 tu menceritakan berkaitan dengan solat Jumaat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ni pada ayat yang ke-9. Dan ini adalah satu-satunya surah yang menceritakan berkaitan, yang mempunyai isi kandungan berkaitan dengan solat Jumaat. Namanya pun surah Al-Jumu'ah. Okey. Jadi antara kelebihan ataupun fadilat surah ini adalah antara surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa solat Jumaat. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil Jumu'ah suratul Jumu'ah wal munafiqin. Pada rakaat yang pertama Nabi baca surah Jumu'ah. Pada rakaat yang kedua, Nabi membaca surah Al-Munafiqun pada solat Jumaat. Ini antara surah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan ataupun fadilat surah ini. Kemudian kita melihat kepada isi kandungan yang terdapat dalam surah ini. Antaranya pada ayat yang kedua. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua menceritakan berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kaum yang ummi. Ummi ni apa? Ummi ni maksudnya adalah kaum yang tidak tahu membaca dan menulis. Kalau kita tengok sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tarikh mushaf pun ada, sejarah Al-Quran pun ada menceritakan Nabi diutuskan kepada kaum yang tak pandai baca, tak pandai tulis. Dan yang tak pandai baca, tak pandai tulis ini kita panggil sebagai kaum yang ummi. Jadi susahlah Nabi pada ketika itu ada sedikit cabaran untuk membawa ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat kedua ini, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Yang bermaksud, dialah yang mengutus seorang rasul daripada kaum yang buta huruf dalam kalangan bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Begitu juga perkara ini ada disebutkan di dalam hadis-hadis. Apabila Nabi meminta kepada malaikat Jibril, Nabi kata, permudahkanlah umatku untuk membaca Al-Quran. Nabi kata, umat aku tak pandai baca, tak pandai tulis, ummi, ada yang tua, ada yang budak, Nabi kata. Jadi, malaikat Jibril sebut pada Nabi pada ketika itu dalam hadis, malaikat Jibril kata bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan
sab'atu ahruf. Jadi maknanya boleh dibaca dengan pelbagai cara bacaan lah, dengan pelbagai qiraat. Jadi mudah sahaja Al-Quran itu untuk dibaca sebenarnya. Jadi itu adalah intipati pada ayat yang kedua suratul Jumu'ah. Nabi diutuskan kepada kaum yang tak tahu baca, tak tahu tulis, kaum yang ummi. Kemudian pada ayat yang kelima, iaitu berkaitan dengan perumpamaan yang Allah berikan seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Perumpamaan ini Allah berikan kepada siapa? Iaitu Allah berikan kepada Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah kata apa? Ayat kelima, perumpamaan orang yang diberikan tugas membawa Taurat, membawa kitab Taurat, kemudian mereka tidak membawanya. Iaitu maksudnya di sini, yakni tidak mengamalkannya. Allah dah berikan tugas bawa kitab suci, kitab Taurat, tapi mereka ni tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Maka Allah kata, mereka ini perumpamaannya adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Jadi berhati-hati kepada kita semua, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang umat Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita Al-Quran, kita adalah perlu kepada kita, diri kita, supaya kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jangan kita hanya belajar saja Quran, belajar intipati Quran, belajar tafsir, belajar terjemahan, belajar qiraat, belajar ulum Quran, belajar, tapi tak ada pengamalan. Kita tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Jangan kita termasuk dalam perumpamaan ini seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bawa aja, ada ilmu, ada pelbagai perkara-perkara yang kebaikan, tapi kita tak mengamalkannya. Okay. Kemudian pada ayat 9 hingga ayat 11 surah ini, surah Al-Jumu'ah, menceritakan berkaitan dengan solat Jumaat. Nah, ini pentinglah, ini intipati ataupun isi kandungan yang utama juga dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, Allah seru kepada kita, orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat. Bilal dah azan, sebelum tu lagi kita dah bersedia sebenarnya. Bila kita masuk pada hari Jumaat, ada sebahagian negeri di Malaysia pula memberikan cuti pada hari Jumaat supaya kita bersedia daripada awal. Seperti mana dalam hadis ada sebut, siapa datang awal solat Jumaat, besar dia punya pahala, dia ada tingkatan-tingkatan dia. Yang lambat nanti dapat telur je, yang lambat lagi tak dapat apa-apa nanti. Jadi datang awal solat Jumaat, bersedia daripada awal. Allah kata, bersegeralah melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Maknanya masa tu janganlah kita sibuk. Azan, orang dah azan dah, Bilal dah azan dah sembahyang Jumaat ni, masih lagi kita kat kedai. Masih lagi kita duk minum-minum kat tepi, ada kedai-kedai cendol tepi masjid je. Kita duk tunggu-tunggu khutbah, khatib semua baca. Masih lagi khatib dah naik pun kita lagi duduk-duduk, masih lagi duduk minum-minum air, makan-makan. Jangan begitu. Hari Jumaat adalah hari yang special untuk umat Islam. Maka kita perlu hadir awal solat Jumaat, kita mendengar tazkirah, mendengar khutbah dan sebagainya. Bersegera Allah kata. Kemudian dalam ayat ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, apabila solat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maknanya dah habis solat, terpulanglah nak pergi mana pun. Pergilah makan ke, pergi kerja, sambung buat kerja ke, nak pergi bercuti ke, balik kampung buat.
Yang penting awal pagi tu kita dah bersedia dah untuk solat. Lepas tu tak apalah bertebaran. Allah kata dah habis solat pergi bertebaran. Buatlah segala kerja-kerja kita di atas muka bumi ini. Ayat ke-11 yang terakhir. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila mereka mengetahui barang perdagangan baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka segera bersurai dan menuju ke arahnya. Dan mereka tinggalkan engkau, wahai Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi pada ayat 9 hingga 11 ini menuntut kita orang-orang yang beriman supaya kita fokus, supaya kita bersedia, supaya kita pergi awal untuk solat Jumaat, tinggalkan dunia sekejap. Nanti kita dah selesai semaya, dah selesai dengan khutbah, dah selesai berdoa, semua berzikir, kita bertebaranlah Allah kata di muka bumi ini. Kita carilah nak buat apa pun buatlah. Maknanya kita fokuskan dulu, selesaikan dulu urusan kita solat Jumaat, urusan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sebahagian isi kandungan intipati berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah. Jangan lupa share, kongsikan video ini kepada yang lain supaya tidak terlepas perkara-perkara yang penting apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.